Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi cikgu harap semua dah bersedia. Jadi kita nak mulakanlah kelas pada hari ini. Okey, jadi cikgu harap semua boleh dengar suara cikgu dan juga boleh nampak paparan yang cikgu sedang tayangkan di skrin. Okey, boleh nampak tak paparan? Satah Cactus ni? Boleh. Boleh ya? Boleh nampak ya? Kalau ada apa masalah, terus maklumkan pada cikgu. Okey, jadi untuk hari ini ya, kita akan masuk kepada tajuk dan kemahiran baru iaitu koordinat. Yang mana kemahirannya adalah mengaplikasi koordinat pada sukuan pertama. Okey, jadi cikgu rasa semua pun sudah biasa ataupun sudah tahu apa itu koordinat ya. Dah belajar masa tahun-tahun sebelum ni. Jadi untuk tahun 6 ni kita nak mengaplikasilah. Bukan setakat tahu saja koordinat tu apa, tapi kita nak mengaplikasi. Jadi lebih banyak kepada menyentuh soalan-soalan berkaitan penyelesaian masalah. Okey. Walau bagaimanapun cikgu akan ulang kaji juga sedikit berkaitan koordinat. Jadi, koordinat pada sukuan pertama ya. Ini dipanggil sukuan pertama ya. Sebenarnya ada 4 sukuan ya, ada 4 sukuan. Okey. Kalau nak ikutkan dia ada macam ni ya. Ini sukuan pertama. Kenapa? Sebenarnya ada lagi. Kalau ikutkan nanti kamu akan belajar pada sekolah menengah, dia ada sukuan kedua, sukuan ketiga. Ni cikgu cantum ni. Sebabnya dia akan melibatkan sampai nilai negatif. Kalau macam ni negatif 1, negatif 2 ya. Ke bawah ni pun sama. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Okey. Ini sukuan pertama. Nanti kamu mungkin akan belajar sukuan kedua. Ini sukuan ketiga. Yang ini sukuan keempat. Jadi ada 4 sukuan semuanya ya. Sebab tu namanya sukuan, sebab dia dibahagikan kepada 4 bahagian. Okey, jadi untuk tahun 6 kita hanya fokus kepada sukuan yang pertama saja. Dia tak adalah nilai-nilai tu sampai ke negatif ya. Okey, harap jelas apa maksud sukuan tu ya. Jadi kita fokus kita sukuan pertama saja, jadi tak perlulah sampai paksi tu terlajak sampai ke negatif ya. Cikgu padangkan dahulu. Okey, jadi pada sukuan pertama ni juga isi dakwah dulu. Pada sukuan pertama ni, kalau kamu perhatikan, dia ada paksi, 2 paksi, iaitu paksi X. Cikgu nak pen warna biru. Kalau hitam tak nampak. Tukar ink. Okey. Kita ada 2 paksi, iaitu paksi X yang cikgu bulatkan sekarang ni, dan juga paksi Y. Ya. Mana hilang dah tu lagi. Okey, lambat. Okey, ada 2 paksi ya, paksi X dan paksi Y ya. Siapa nak masuk tu? Kejap. Aimi. Okey, selamat datang Aimi. Kita dah jalan dah kelas sikit. Okey, sambung. Okey, paksi X ni juga kita panggil juga dengan istilah lain, iaitu paksi mengufuk ya. Paksi mengufuk. Kenapa tulis dia hilang? Mengufuk. Ada gangguan ni. Jangan tulis-tulis dia hilang dah.
Okay, paksi X, paksi Y. Paksi X ni juga dipanggil juga dengan istilah paksi mengufuk. Dan paksi Y ni juga digelar paksi mencancang. Mencancang, macam pancang kayu lah, menegak-menegak kan. Ada juga cakap paksi Y ni paksi menegak. Ya, X ni paksi mendatar. Boleh juga, ya, menegak. Jadi istilah-istilah ni kena faham lah. Kadang-kadang dia soalan kata paksi mencancang, kadang-kadang kata paksi menegak, kata paksi Y. Biasanya senang paksi Y, paksi X, ya. Yang ni pula paksi mendatar pun ada istilah kata. Okey. Baik, jadi seterusnya, pada paksi ni ada nilai-nilai dia lah, ya. Okey. Yang antara benda penting, benda asal yang perlu tahu di sini, ya, kedudukan titik ini. Okey, ini dipanggil titik asalan, ya. Titik asalan. Kedudukannya di sini, ya. Okey. Yang mana koordinat ni adalah sifar. Ni cara tulis koordinat, ya. Koordinat pada titik sifar dipanggil titik asalan. Okey, setakat ni boleh, ya. Pengenalan kepada satah Kertes. Dalam satah Kertes mesti ada paksi X, paksi Y, kemudian titik asalan. Okey. Seterusnya, bagaimana kita nak menentukan koordinat, ya? Koordinat kita tulis secara format dia paksi X dan paksi Y. Cikgu tulis kat tepi ni, ya. X dulu, kita tulis X dulu, kemudian baru tulis Y. Mesti ada pembuka dan penutup kurungan. Ini format yang betul. Dan di antara X dan Y tu ada simbol koma. Bukan titik, ya, koma. Jadi kalau dalam ujian dan peperiksaan, format menulis ni penting. Salah tulis format, dikira salah lah. Okey, jadi kita tengok. Katakan kita nak jawab soalan yang pertama ni, nyatakan koordinat bagi titik B. Okey, ni dia koordinat dia, titik B. Ya. Bukan B tu maksudnya dekat sini. Dekat tempat B tu dekat X ni lah. Titik koordinat mesti di antara persilangan, ya. Persilangan paksi. Macam di kedudukan X ni. B ni bukan persilangan, dia duduk tengah-tengah, tak boleh, ya. Dia mesti persilangan. Okey. Baik. Jadi bagaimana kita nak nyatakan atau nak menulis koordinat bagi titik B tersebut yang ditandakan sebagai X ni? Okey. Jadi kalau dalam peperiksaan sebenarnya digalakkan bila suruh plotkan titik, dipanggil plot, ya, plotkan titik, adalah lebih baik plot macam ni saja. Ni contoh cikgu tunjuklah. Tak payah X. Plot macam tu je. Di antara persilangan tu, yang mana kamu nak rasa nak tentukan ianya titik koordinat, kamu hanya bulatkan saja, ya. Sekadar nampak. Jangan halus sangat ataupun jangan besar sangat. Sekadar nampak pun dah okey, ya. Okey, macam tu. Ya. Guna labelkan sebagai apa? A, B, C. Okey. Okey, sambung yang B tadi. Okey, bagaimana kita tulis? Kita mesti tulis dahulu paksi X, ya. Baik, jadi kita baca, tengok pada satah Kertes ni, titik B ni jatuh pada paksi X ataupun paksi mengufuk pada kedudukan nilai 4, ya. Tengok 4. Ya, jadi
X dia, nilai X dia adalah 4. Okey, koma. Kemudian kita tengok pula pada paksi Y dia, paksi mencancang dia jatuh pada nilai 3. Jadi inilah koordinat bagi titik B tersebut, iaitu 4, 3. Cara sebutan dia 4, 3. Boleh? Okey, bagus. Simple je koordinat ni, antara topik yang senang sebenarnya, ya. Kalau dalam periksa, inilah peluang nak dapat markah. Tajuk-tajuk koordinat ni. Okey, yang ni asas. Seterusnya, okey, kalau kita nak jawab soalan nombor 2. Okey, cikgu saja nak tukar warna pen. Cikgu ambil warna hijau lah. Okey. Pada satah characters yang disediakan, plotkan. Plotkan ni maksudnya kita letakkan titik. Kita kena letakkan titik, ya. Kita kena tentukan titik pada koordinat yang diberi. Contohnya pada titik A 1 2. A 1 2. Di mana kedudukan A 1 2? Jadi bacaannya yang mula-mula cikgu dah cakap tadi, mestilah X, yang seterusnya barulah Y. Jadi tengok mana mana X1. X1 di sini. Jadi dia mesti jatuh di sini, ya. Sepanjang-panjang garisan ni lah. Dia tak boleh lebih lah. Yang cikgu hijaukan ni, ya. Okey. Kemudian kita lihat pula pada Y dia adalah 2. Jadi 2 di sini. 1 2. Y dia maknanya dia paling tinggi pun di sini saja. Dia tak boleh lebih. Jadi persilangan itulah titik A, ya. Jadi mana persilangan dia? Ni nampak ni persilangan dia, ya. Inilah titik A. Okey. Jadi tak perlulah garisan ni. Ni cikgu tunjuk je, ya, garisan ni. Jadi sepatutnya garisan ni tak perlu ada lah. Jadi boleh tengok A, titik A. Titik A1. Okey, kita tengoklah. Maknanya kita macam prepare lah. Kita sedia tahulah A ni dekat sini. Paksi Y tu 2 dekat sini. Jadi persilangan dia dekat sini. Cikgu rasa tak perlu buat garisan pun boleh kita nak plotkan, ya. Bukan susah sangat, ya. Kemudian jangan lupa labelkan. Ianya apa tadi? A. Itu cara plot yang betul lah. Okey, kemudian kita nak plotkan titik C pula. C X dia 4. Jadi mesti kat sini lah. 4. Dia tak boleh lebih daripada 4, ya. Mesti 4. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Mesti 4. Mesti pada garisan ni. Dia. Okey. Mesti pada garisan ini saja X dia 4, ya. Cikgu hijaukan ni. Okey. Dan juga dia punya Y dia sifar. Sifar pun boleh jadi, ya. Maknanya sifar dekat sini lah. Mencancang dia Y dia sifar. Maknanya dia tak naik satu pun dia tak naik. Maknanya dia paras sifar je. Okey, jadi maka titik C tu akan jatuh di sini. 4 sifar tu di sini. Ini labelkan sebagai C. Dan yang last sekali D 5 6. Okey, jadi tengok pada X 5, mana 5 sini, D-nya 6. Jadi di mana persilangan dia? Persilangan dia di sini, ya, 5 6. Okey. Lima 6, ya, persilangan dia di sini. Ini labelkan sebagai D. Itulah, simple saja, ya. Bagaimana kita nak memplotkan titik koordinat. Okey, setakat ni ada soalan? Berkaitan apa yang telah cikgu sampaikan?
Ada soalan? 5, 4, 3, 2, 1. Ada. Okey. Siapa? Okey, Naufal. Ada Naufal? Naufal? Tak ada. Ha? Tak ada. Naufal ada tak ada? Tak ada. Tak ada. Saya ada ini tapi tak ada soalan. Oh. Cikgu tanya ada ke dulu? Okey, Naufal, cikgu nak tanya sikit. Apakah, cuba sebutkan, apakah koordinat titik E ini? Cuba sebutkan koordinat titik E. Enam, 4. Bagus ya. Titik E ni 6, 4. Betul. Okey, siapa lagi ada tadi? Haikal. Haikal. Sebutkan koordinat. Ya saya. Ha? Ada Haikal? Ya saya. Haikal. Ada. Sebutkan koordinat titik F. Dua, 5. 25. Okey, bagus. Betul ya. Jadi faham dah tu bagaimana nak plot ya. Okey. Jadi kita teruskan lagi ni kat modul ya. Nanti boleh tengok modul sama kat modul yang cikgu bagi. Modul pun dah boleh mula buat lah tajuk koordinat. Kita terus pergi pada pilih dulu. Kami bergerak dari tempat asal. Okey, kita fokus yang ni. Kita fokus pada satah characters ni. Okey. Jadi sekarang cikgu nak ajar pula kemahiran bagaimana kita nak menghitung jarak di antara titik. Okey. Contohnya titik A, kita tengok jarak di antara titik A dan titik F ya. Ada dua titik sini, titik A dan titik F. Aimi, apa koordinat titik A ni? Boleh sebutkan? Dua. Okey, bagus. Atsirah, titik F. Atsirah ada? 62. 62, bagus. Okey. Jadi, kita nak sekarang ni kita nak menghitung jarak di antara dua titik tersebut. Okey. Jadi jarak ni kadang-kadang dia ada bagi dua jenis soalan lah. Satu dia akan tanya jumlah jarak, ataupun kadang-kadang dia akan tanya jarak mencancang ataupun jarak mencancang ataupun jarak mendatar ya. Ataupun kadang jarak menegak lah dia akan tanya macam tu. Okey, macam daripada titik A ke titik F, jarak mencancang dia adalah sifar. J ni jarak ya. Jarak mencancang dia adalah sifar unit. Kalau jarak dia panggil unit ya, sifar unit. Kenapa sifar? Sebab mereka pada paksi Y yang sama, iaitu 2 dengan 2. Jadi dia tak ada jarak. Okey, yang ada hanyalah jarak mengufuk dia.
J, jarak mengufuk dia iaitu sebanyak daripada A ni, titik A 1, 2, 3, 4. Jadi 4 unit. Okey, nampak? Kalau kita ambil titik A dengan titik F ni lah, ya. Jarak mencancang dia sifar. Okey, sebab dia pada aras yang sama. Okey. Yang ada hanya jarak mengufuk. Jarak mengufuk dia iaitu 4 unit. Sebab dia ada jarak mengufuk, ya. Jarak mendatar ni ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. Sebab itu kita tengok paksi X dia dekat sini 2, dekat sini 6. Jadi dekat situ adalah jarak, ya. Okey, jadi jumlah jarak. Jumlah jaraknya adalah sifar dengan 4, maka 4 unit. Okey, faham ya? Padamkan dulu. Kalau tak faham boleh tanya, terus tanya. Jangan biar tak faham. Itu kalau dia tanya part by part lah. Kalau dia tanya jarak mencancang ataupun jarak mengufuk, ya. Kadang-kadang kebanyakannya dia akan tanya jumlah jarak. Okey, contohnya macam ni. Kita nak hitung jumlah jarak titik F ke titik C. Okey. F tadi koordinat dia 62, betul? 62. Aisyah, titik C berapa? 86. Okey. Bagus. Semua nak pandai tentukan koordinat dah ni. Jadi, seterusnya kita tengok jarak dia, ya. Okey. Kalau nak ikutkan sini, jarak kita nak kira jarak mengufuk dulu, ya. Jarak mengufuk dia J mengufuk, ya. Mengufuk tu macam mana? Mengufuk tu kiri kanan lah, ya. Jadi jarak mengufuk dia dekat sini ada 1, 2 unit. Okey, satu lagi jarak mencancang. Jarak mencancang ni atas bawah lah. Atas ke bawah. Okey, daripada F ni kalau kita tengok, okey, daripada paras F ni ke atas ada berapa? 1, 2, 3, 4 unit. Ya. Okey. Jadi jarak mengufuk 2 unit, jarak mencancang 4 unit. Kalau dia tanya jumlah jarak, maka totalnya adalah 6 unit. Berapakah jumlah jarak daripada titik F ke titik C? Maka jawapan dia 6 unit. Okey? Daripada mana datangnya 6 unit ni? Daripada jarak mengufuk 2 unit, jarak mencancang 4 unit. Itu secara detailnya lah, secara terperinci. Okey, kalau dalam peperiksaan simple pun boleh dapat markah, ya. Okey. Satu markah lah, paling senang lah satu markah yang pengalaman cikgu lah. Murid mana yang jawab, katakan dia nak buat titik F ke titik C, dia buat macam ni je. Dia tak buat apa pun, dia lukis je ni. Ni ulat je ni kan. Dia dapat satu markah. Buat ini je. Tapi bila dia cakap lagi satu, 6 unit jawapan akhir dia. Dapat 2 markah. Satu lagi markah lah. Simple macam tu je.
Tapi cikgu dah terang tadi detail lah, secara detail lah macam mana sebenarnya mana datangnya 6 unit tu. Okey, satu lagi, tidak semestinya kena macam tu ya. Kadang-kadang ada yang nak mengira secara sebaliknya pun boleh juga. Ada yang buat macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama je ya. Nak mula pada mengufuk ke, nak mula pada mencancang pun, mana-mana pun boleh ya. Tapi kalau ikutkan daripada koordinat kita mulakan dengan paksi X baru paksi Y kan. Jadi lebih baiklah kita buat X dahulu, iaitu mengufuk 1, 2, kemudian mencancang 1, 2, 3, 4 Y dia ya. Okey, boleh jelas setakat ni? Bagaimana kita nak menghitung jarak? Jelas cikgu. Jelas Jelas cikgu. Sebab dalam Google Form tu nanti latihan tu ada Jelas jarak. cikgu. Alright. Kita tengok sikit lastnya ni ya. Kita kecilkan ni. Satah Ketus menunjukkan kedudukan zarif. Apa kedudukan zarif ni? Siapa cikgu tak tanya lagi? Hanisah? Ada Hanisah? Ada cikgu. Apakah Cikgu ulang balik cikgu soalan cikgu. Oh, kamu pergi mana? Ya. Apakah kedudukan zarif pada satah Ketus tu? Kedudukan apa tu? Zarif. Kedudukan si zarif. Nampak tak ada zarif kat sini? Zarif. Ada. Berapa? Apa kedudukan? Titik asal cikgu. Bagus. Titik asalan. Cikgu nak tanya koordinat je dulu. Kamu terus jawab titik asalan. Bolehlah tu. Ya. Yang mana titik asalan adalah sifar ya. Kedudukan zarif ni maknanya pada titik asalan ya. Sifar. Okey, kita tengok dialog di bawah ni. Amir kata jarak mengufuk saya dari zarif ialah 3 unit. Maknanya dia kata jarak mengufuk dia 3 unit. Kita ikutlah zarif. Kedudukan zarif, Amir kata dia 3 unit mengufuk. Mengufuk tu pasti X ya. Maknanya ke kanan lah. 3 kali. 1, 2, 3 mengufuk di sini. Dan pula jarak mencancang dia tadi 3 unit kan. 1 unit. Mencancang tu paksi Y ke atas ya. 1 unit lagi. 1 lagi. Okey. 2 pergerakan lah. 1 paksi X, 1 paksi Y. 1 mengufuk, 1 mencancang. Jadi jatuhlah titiknya di sini. Inilah kedudukan Amir. Ya. Okey. Jelas? Zura pula. Okey. Zura. Jarak mengufuk saya dari zarif adalah 2 unit. Dan jarak mencancang saya sifar unit. Zura 2 unit mengufuk dia. 1. Kena guna pen warna lain supaya lebih nampak. Zura kita guna purple. Zura 2 unit. 1, 2 unit mengufuk sini. Kemudian mencancang dia sifar. Tak adalah ke atas. Maknanya titik dia sini sajalah. Z for Zura. Okey. Boleh? Asirah. Boleh cikgu. Cikgu nak tanya Asirah pula. Apakah jarak? Berapakah jumlah jarak titik zarif
dan Amir. Di antara titik Zarif dan Amir. Empat unit cikgu. 4 unit, bagus ya. Yang mana datangnya 4 unit? 1, 2, 3, 4 ya. 3 unit mengufuk, 1 unit mencancang ya. Jadi 4 unit. Okey, jadi cikgu rasa itu dahulu untuk tajuk koordinat kita. Ya. Okey, mudah-mudahan kamu bolehlah menjawab soalan Google Form yang diberikan tadi. Dan jangan lupa isi kehadiran. Okey, sekali lagi terima kasih kerana hadir kelas pada hari ini. Kita jumpa lagi kelas online pada minggu hadapan ya. Okey, kita tamatkan kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright. Terima kasih cikgu. Sama.